Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me Pim. Alright guys, kembali lagi kita ke dalam SBS segment. Kali ini kita nak cover volume 76 sampai volume 80. Kepada yang masih belum menonton volume 71 sampai volume 75, make sure korang check it out, link ada di bawah. Dan kepada yang baru menonton series ni juga, make sure korang tengok sampai habis sebab banyak info-info yang menarik, especially untuk episode kali ini. So tanpa buang masa lagi, mari kita pergi terus dekat volume 76. Let's check it out apa yang menarik. Alright, so kita start dengan soalan tentang crew law, di mana fan ni bertanya, dalam crew law ada Penguin, lepas tu kita ada Bimpo, lepas tu kita ada Shachi yang mewakili Orca kat sini dia cakap. And then so fan ni rasa lah law ni spotted seal ke kan, sebab topi dia tu. So basically apa yang dimasukkan dengan oleh fan ni nak tanya, adakah watak-watak Grullo ni yang Oda buat ni animal punya, apa kata, animal punya team ke? Sebab Oda pun jawab lah kat sini yang team diorang ni memang betul adalah team haiwan, iaitu kategori Ice Cold Sea Series. Bahagian laut sejuk lah. Sebab tu lah kalau kita tengok situ ada penguin, Bimpo tu pun macam kata haiwan beruang kutub kan. Lepas kita ada Shachi tadi yang mewakili Orca. Orca tu yang macam ikan paus Free Willy tu. Dia kan duduk kat tempat sejuk juga. So untuk law tadi, si fan ni cakap dia tu spotted seal. Kalau korang tengok spotted seal ni anjing laut, tapi dia yang ada tompok, dia badan macam warna putih sikit, kelabu tu ada tompok, macam tu pilar tu lah. So Oda pun cakap lah, memang it's official. So even untuk animal punya figurine, law punya animal figurine pun orang cakap, Oda cakap diorang guna snow leopard. Snow leopard punya team untuk mewakili law. And still snow leopard juga adalah haiwan yang boleh katakan prefer cold area, haiwan sejuk juga. So itulah dia. Bunyi macam tak menarik sangat, tapi aku tak tahu kenapa aku share korang. Terusnya fan suruh Oda try masukkan elemen cute untuk Frankie, and Oda try lukis lah. Oda cakap sangat susah, and dia dah try memang. Kalau kau tengok gambar ni memang tak jadi lah cerita ni. Dan kita ada soalan tentang koala, di mana dekat chapter 747 fan ni cakap kita boleh nampak yang koala ni ada guna denden mushi untuk ambil gambar. Selalu kan denden mushi ni guna untuk call saja kan. So adakah ini variasi denden mushi yang berlainan lah kan, yang memang khas untuk ambil gambar? Dan then fan ni juga nak tahu ada nama khas ke untuk denden mushi yang versi lain kan. And then Oda pun jawab lah, ya betul, ini adalah visual denden mushi. So secara ringkasnya nama dia adalah Kameko. Ini nama untuk siput yang jenis yang ambil gambar ni lah. Manakala ada satu lagi jenis iaitu nama dia Proko. Ni adalah jenis yang menerima signal and digunakan sebagai projector. Ini actually kita boleh tengok masa dekat chapter yang baru-baru ni kan, masa chapter yang Wano menang perang habis kan, yang masa diorang blast dekat semua pelusuk area kan, dekat Ringo, dekat Hakumai semua kan, dia orang macam pacak wayang kan. So yang tu diorang guna inilah siput jenis Proko. Dia macam jadi projector. Lepas tu Oda tambah lagi yang Kameko ni actually dia adalah versi baby. Untuk ambil gambar tadi tu adalah versi baby. And itulah, so function dia boleh simpan gambar and dia boleh simpan video juga. Lah macam. And then dia boleh membesar. So bila dia dah membesar, dia akan jadi yang satu lagi itulah, apa tadi, Proko. So Proko ni pula features dia berbeza sikit, iaitu ada penambahan lain, iaitu dia boleh receive, project and broadcast visual lah. Dia macam Pokemon dia ada macam-macam jenis lah dia dan mushi ni. Kreatif tu Oda guna siput je pun. Okay, ni actually menarik. Fan dia tanya, apa hal tak ada gadis-gadis awet-awet kru WB kan, tak ada wanita lah senang cakap. So Oda pun explain lah, masa penampilan awal diorang itu, masa awal kita tengok Whitebeard diperkenalkan kepada kita lah kan, kru dia ada wanita-wanita ni. Tapi wanita-wanita yang ada ni, gadis-gadis yang ada ni hanyalah seorang nurse. Bukan seorang lah, ada ramai lah nurse dia. And nurse ni lah yang ditugaskan untuk merawat WB. So diorang ni je lah gadis-gadis yang ada. So by the way, diorang ni adalah official medical team untuk WB. Okay, so and WB ni dia ada moral yang wanita tidak boleh ada dalam kapal dia sebagai seorang fighter. Itu prinsip WB. Macam lebih kurang Sanji lah. Sanji tak boleh pukul wanita. WB pula dia tak suka ada wanita sebagai seorang fighter dalam kapal dia. So mungkin wanita tu boleh jadi macam nurse ataupun tukang masak ke apa, mungkin macam itulah kan. Dia tak nak ada seorang fighter, mungkin ada sebab tersendiri lah. So that's why lah tak ada wanita dalam kru dia. Even masa perang dekat Manifold pun, yes, masa perang Manifold pun memang tak ada langsung. Jangan keliru dengan Izo.
Aizul bukan wanita. And then Oda tambah lagi yang actually ada drama sikit lah, ada cerita sikit. Sebelum diorang pergi perang kan, geng yang WB semua ni, ada sedikit drama lah yang Oda cakap dia tak dapat nak masukkan di dalam manga, iaitu actually memang dia dah ready nak mati. Masa dia nak pergi perang tu dia memang dah ready nak mati. So dia cabut semua alat-alat kesihatan dia and dia tinggalkanlah ke semua kru medical dia tadi tu. Apa yang official medical team tadi tu kan, yang gadis medical team tu, tinggalkan orang semua ni dekat satu tempat yang selamat, pulau yang selamat. And tapi dalam masa tu gadis-gadis ni pun, nurse-nurse ni pun dah cubalah pujuk WB ni kan, kau lah pujuk dia untuk stop WB supaya dia pergi. Nangis-nangis dia kat situ. Ni Oda yang cerita lah, aku tak tambah-tambah, memang Oda yang cerita. Nangis-nangis kat situ. So diorang ditinggalkan tempat yang selamat ni dan akhirnya WB pergi jugalah. Pergi dia dengan kru-kru dia, berlayar lah diorang pergi ke Marineford. Dan itu adalah medan perang yang terakhir lah untuk WB Pirates kan. So itulah, ada drama sedikit lah. Soalan ni simple je, Oda bagi banyak lebar. Seterusnya kita ada request daripada fan untuk lukisan gender swap, perubahan gender untuk Shichibukai. So ini adalah gambar dia seperti yang kau boleh tengok. And then dekat volume 13 chapter 116, Nori cakap Giant ni punya tempoh hayat, dia punya lifespan lah, adalah 3 kali ganda daripada seorang manusia biasa. So fan ni dia nak tahu untuk dwarf pula macam mana, iaitu dalam konteks ni ia adalah Tontata. Sebab ni kan sekarang kat Dressrosa. So Oda pun jawab lah yang yang betul, Giant boleh hidup hingga 300 tahun atau lebih daripada itu. Tapi untuk dwarf pula, diorang hanyalah sekitar 150 tahun. Diorang lebih sedikit lah daripada manusia biasa. Tak jauh sangat lah. Ni lebih kurang macam Dr. Koreha lah. Dr. Koreha pun tak silap aku umur dia dekat 150 lah, 14 something. Lain macam Dr. Koreha ni. Seterusnya ada fan ni dia campak satu teori. Okay, dia bagi teori kan dekat Oda. So yang teori yang dia share ni adalah pasal Admiral Rio dan Fujitora, tentang yang diorang dua ni anti-WG. So basically tentang diorang punya macam justice diorang lah sebagainya. Tapi secara ringkas ni tak ada apa sangat lah yang menarik. Sebab lagipun Oda dia tak nak jawab. Macam biasa lah benda-benda macam ni, dia memang takkan bagi feedback lah kan. Dia tak nak jawab and dia pun tak nak cakap betul ataupun salah teori orang ni. And bagi aku tak ada apa sangat lah yang aku boleh share kat sini. Itu je lah, dia menarik sebab dia share teori dekat Oda. Tapi tak ada apa sangat lah. Sebab sekarang pun kita dah tahu dah Fujitora tu macam mana, Ryokuju pun kita dah nampak macam mana kan. Alright, so itu saja SBS untuk volume 76. Now kita pergi ke volume 77. Dekat volume 77 ni pun tak ada apa benda lah sangat menarik aku share korang, tak banyak. Aduh, tapi aku rasa ini mungkin kita boleh share sikit. Ini pun aku rasa macam aku pernah share, tapi kita share je lah lain lagi sekali kan. Okay, so fan ni tanya, apa jadi kalau katakanlah kalau aku makan devil fruit, chop, batu orang sebelah pun makan lagi. So apa jadi? Adakah kita berdua akan dapat konsum devil fruit ke macam mana? So tu soalan yang fan ni tanya lah. So Oda pun jawab lah, tidak. Bila seseorang tu dah gigit makan part yang pertama, orang yang pertama yang gigit tu dulu, automatik kuasa buah tu terus jadi milik dia. Okay, orang kedua tu apa yang dia dapat bukanlah kuasa tapi buah punya rasa yang tak sedap lah kan. Sebab buah devil fruit tu kan tak sedap. Itu je lah yang dia dapat. By the way, point ni dia guna balik, dia guna pakai balik masa Ace punya novel. Actually kat situ ada explain lah, masa dalam Ace punya novel tu ada cerita yang masa Ace dengan Masdu nak makan buah tu, Ace orang pertama yang gigit. So dia dulu yang gigit merah-merah Nomi tu, barulah Masdu. So disebabkan itu Ace lah yang dapat kuasa merah-merah Nomi tu. Apa yang Masdu dapat hanyalah hampa dan rasa pelik. Rasa tak sedap buah tu lah kan. Alright, fan ni tanya apa limit Bartu punya barrier, power and Oda pun jawab lah sikit. By the way, aku macam pernah dengar soalan ni dekat Telegram punya group. Macam aku pernah jawab. Kita apa-apa kita cover juga kat sini since memang SBS. So Oda pun jawab lah kan. Dia cakap memang satu soalan yang bagus. Oda suka soalan-soalan macam ni, dia memang suka. So yes, memang ada limit. Ada limit untuk kuasa Bartu ni. So Oda explain, dalam satu masa dia cuma boleh buat satu barrier. Ini actually sangat-sangat jelas lah, kita boleh nampak dekat Dressrosa. Bartu sendiri pernah cakap yang dia memang boleh buat satu barrier saja dalam satu masa. And then Oda cakap kat sini, satu barrier ni pula boleh cover dalam 50,000 bari-bari. Satu bari-bari pula bersamaan dengan 100 kali bari-bari. Dalam erti kata lain, barrier kapasiti dia adalah 500 pikel pori-pori bari-bari. Serius tak mengajuk.
tak faham langsung aku. Tapi yang pasti barrier ni memang kuat lah. Itu je lah kan. Tak kisahlah berapa ganda dia dan sebagainya. Yang pasti barrier ni memang kuat, memang power. Sebab kita boleh nampak masa sebelum Barto, orang tua si Kurozumi tu pernah pakai kan. Oden punya serangan yang kita tahu Oden memang kuat. Serangan dia pun tak load. Kan. Lepas tu masa zaman Barto pula, sama jugalah dia dapat tahan macam serangan daripada siapa ni, Hack kan. Fishman Karate punya serangan. Kuba pun pernah cuba attack tak lepas. And aku rasa benda yang paling tak dilupakan tentang barrier ni, dia punya tahan tu lasak dia tu, masa dia King Elizabeth punya King Punch. King Punch tu kalau ikutkan dikatakan memang satu serangan yang boleh menghancurkan castle lah, apa benda kan. Memang power gila lah serangan tu kan. Level-level Yonko ke apa. Kalau aku silap lah kan, minta maaf. So yang pasti serangan tu memang satu serangan tu bukan yang kuat lah kan. Tapi itulah Barto dapat tahan. So memang dia punya barrier tu kuat. Alright, Fan ni perasan something dekat chapter 765. Dia perasan istana yang dekat Pulau Corazon and Law pergi adalah sangat mirip dengan istana yang berada di pulau tempat tinggal Nolan, iaitu Livinel Kingdom. So dia rasa macam sedih lah, sesebab lah. Macam adakah Corazon sanggup travel sampai ke situ untuk bawa Law lah, untuk nak treat lah dia punya sakit kan. Law kan ada penyakit kan masa tu. So maybe sebab dia dengar kan Nolan kan hebat juga dalam menyembuhkan, masa dia dekat tolong sembuhkan penyakit apa tu, apa kat sini ada tulis tree fever, penyakit tree fever kan, semua benda. So mungkin itulah, mungkin korang pernah dengar cerita pasal benda tu. So itulah dia ingat dia pergi ke pulau Nolan tu mungkin boleh bantulah kan. Tapi itulah tak jadi apa-apa. Even Oda pun jawab, ya memang betul, memang confirm, memang itu adalah tempat yang sama. So diorang di pulau yang sama lah. Oda pun cakap dia pun rasa sedih, rasa sebab bila terkenang balik. Walaupun sama lah juga kita, bila kita ingat balik memang sedih. Flashback Law dengan Corazon kan. Memang Corazon memang seorang yang abang yang baik lah kan. Walaupun bukan abang kandung dia, tapi dia memang sayang gila dengan Law. Memang dia jaga Law baik-baik lah. Serius, memang backstory yang sedih gila. And so itu sajalah untuk SBS 77. So now kita pergi ke SBS 78. Okay, ini best kat ni. So Fanny cakap lah dekat In the White City, dekat chapter 762, masa scene yang Law, okay, sekali lagi kita ada cerita pasal Law dengan Corazon. Masa scene yang Law tikam Corazon dari belakang, dia nampak ada muka krokodil. Okay, muka kroko di surat khabar yang Corazon tengah baca tu, kalau kau tengok gambar ni. Okay, so dia nak tahulah kan, ni pasal apa ni kan, apa hal ada muka krokodil kat situ. Actually bila kita fikir balik, dia suka buat benda-benda macam ni. Dia suka selit sikit demi sedikit dalam part-part yang tertentu lah, especially kat surat khabar. Macam chapter yang baru-baru ni kita tengok kan, tiba-tiba ada muka tiba-tiba ada muka sabur dan sebagainya. Tapi kita tak tahu apa benda. Harap ada lah orang tanya dekat SBS kan. So Oda pun dia cerita lah kan, dia cerita lah. So by the way, dia kagum pula dengan pembaca ni sebab dapat nampak benda tu kan. So dia perasan gambar tu. So Oda pun cakap lah, yep, itu memang adalah krokodil. And cerita ni, scene ni adalah masa umur Law, umur dia 10 tahun, Dofi pula 25. So bermakna ini adalah 15 tahun yang lepas. Dan masa ni Kroko pula umur dia 30. So dah tambah lagi. So sama macam Luffy kan. Kita tahu Kroko dah pernah cerita benda ni dekat Alabasta dulu. Kroko masa muda macam Luffy dulu memang sangat-sangat famous. Memang sangat-sangat famous. And nama dia boleh katakan dikenali lah di seluruh lautan. Dia dapat fame yang cepat. Nama dia naik cepat macam Luffy. Semua bezanya, sejak dia join Shichibukai, orang cakap masa dia join Shichibukai masa umur dia pertengahan 20. And dia dalam masa sama dia ada nak try lawan WB and kalah teruk masa tu. So sebab masa ni dia jugalah yang Crocodile guna ayat nak untuk melemahkan Luffy masa dia lawan dulu kan dekat Alabasta. Dia cakap macam kalau kau rasa macam kau kuat sekarang, nanti kau akan hampa dan sebagainya kan. Apa kata lautan ni sangat-sangat besar. So macam Croco lah kan, dia naik nama cepat. Habis itulah lawan WB kalah terus lah macam-macam jadi dengan dia kan. Tapi itulah Oda cakap lepas dia situasi dia dengan WB tu, barulah dia mula cool down. Dia slow down sikit, dia chill sikit, and then barulah dia nak start fokus plan dia dekat Alabasta. So basically gambar yang ada dekat surat khabar tu adalah gambar tentang dia dikenali sebagai hero yang melawan pirates. Dalam erti kata lain, surat khabar tu tengah cover lah kan tentang the act of heroism yang Croco buat masa tu. So kalau kita ingat lagi sekali, memang Croco dia pandai menyamar nak jadi orang kata hero kat Alabasta tu kan. Padahal dia ada agenda dia yang lain dan sebagainya. So
Memang detail lah Oda. Serius memang. Badi aku nak tambah lagi sedikit since kita tengah cakap pasal Kuroko ni. So Kuroko masa umur dia 20, dia pernah lawan dengan Bullet yang masa tu umur dia adalah 19. Okay, ini adalah non-canon punya info. So dia tak penting sangat, tapi aku sajalah nak share korang. And info ni hanya kita boleh dapat daripada buku yang fan Jepun pergi untuk tayangan filem Stampede. So masa tu fan-fan Jepun yang pergi tengok dapat lah. So sama juga dengan movie yang akan datang ni, Movie Red. Sama juga ada bagi news hari tu. So orang dia tayangan perdana je tak silap aku. Adalah bilangan dia yang limited. So siapa yang pergi tengok filem Red tu nanti, dia akan dapat satu lagi lah buku yang macam ala-ala buku Stampede sebelum ni. Dalam tu ada bagilah info-info detail. Tak silap aku kebanyakannya pasal Uta lah. Uta dia pun kita tak tahu masih dekat canon ataupun non-canon. So sama juga Bullet. So walaupun Bullet non-canon, tapi Oda dah sediakan dia punya apa kata info-info dia tu memang padu gila lah, sama macam yang tadi ni. And sangat-sangat menarik. Kenapa aku nak select ini? Sebab dapat banyak pirate. Kuroko yang dia letak Kuroko kan, Bullet lawan. And fight dia orang seri. Kita tahu Bullet ni memang monster. Daripada muda lagi dia dah memang monster kan. Tapi itulah boleh seri dengan Kuroko. So agak menarik bagi aku. Alright, seterusnya kita ada soalan tentang our bombastic man, the man himself, Buggy the Clown. So fan dia tanya lah kan, so kalau Buggy berada di dalam birdcage yang Doffy buat masa dekat Dressrosa tu, dia punya power last dia tu, ultimate power tu, mesti dia selamat kan? Tu benda punya soalan, mestilah selamat kan? Oda pun jawab lah, yes of course, come on Buggy, our Yonko, the bombastic clown. Bak datang lah serangan gabungan Kaido dan juga Big Mom tu kan? Zoro lembik lah, Zoro main tahan. Kalau Buggy pecah badan satu pun tak kena kan. Punya power, our Captain, hidup bombastic FC, hidup bombastic FC. So itulah dia tadi SBS 78. Now kita sekarang sudah masuk SBS 79. Okay, ni kelakar. Fan ni minta ada lukis 3 Doffy punya top eksekutif kepada versi perempuan, dan inilah hasilnya. Fan ni tanya, adakah kesemua power daripada Doffy punya eksekutif adalah actually improve punya version abilities yang ada pada geng-geng Baroque Works sebelum ni kan? Oda dia tak jawab yes or no, tapi dia cakap yang memang betul DF ni ada superior dia. Tapi buat masa ni lah, untuk volume 79 ni, Oda cakap masa ni ada 4 sahajalah. Okay, yang dia explain juga kat sini, yang 4 ni adalah apa. Okay, by the way ni again, ni adalah volume 79 sekarang mungkin dah berbeza sedikit lah. So basically macam Oda explain kat sini, buah Tonton adalah lebih power daripada buah Kiro. Sebab buah Kiro ni dia ada limit dia. Dia hanya boleh berubah daripada 1 kepada 10,000 kilogram. Untuk buah Tonton ni pula dia tak ada set of limit. So ni dia boleh jadi lebih berat daripada 10,000 kilo. Sebab itulah buah ni adalah lebih superior. Seterusnya pula kita ada buah Hihi. Dia lebih power daripada Monet punya buah. Sebab of course lah Monet hanyalah salji. Tapi Aokiji tu, Huzan, dia adalah literally ice kan. So memang lagi sejuk dan lagi power lah. Magu pula ni pun obvious gila. Magu pula milik Akainu kan, dia memang lagi power lah daripada Ace punya Merah-Merah Nomi ataupun Sabo sekarang. And then Buki adalah lagi power daripada Sumpah milik Das. Ini sebab Baby Five punya Devil Fruit konsep yang sama, weapon, tapi dia full body weapon. Meaning mana-mana part badan dia boleh berubah menjadi weapon, bukan limit pada satu part. And then bukan saja bilah pedang, dia boleh jadi pistol, boleh jadi meriam dan sebagainya lah. Tapi Das dia cuma steel je. Pun sama, dia boleh keluar daripada certain part badan, tapi hanyalah steel blade. Udah tambah jugalah, walaupun buah ni adalah mungkin ada superior dia, tapi tidaklah melampangkan kekuatan seseorang itu. So maksudnya macam mana pun ia tetaplah bergantung kepada cara penggunaan user tu sendirilah. Contohnya, walaupun buah Akainu tu lebih power daripada buah Sabo sekarang ni kan, sebab dia lawan kan, tapi tak bermakna Sabo tak boleh kalahkan Akainu. Tetap based on user tu sendiri. Kalau Sabo pandai utilize power dia dalam certain way, tetap boleh dia kalahkan juga Akainu tu kan. Walaupun hakikatnya buah Akainu tu lebih power daripada buah dia. Macam itulah. Seterusnya ada kata-kata yang agak panjang daripada Oda dan agak mengejutkan lah. Tapi basically aku pendekkan lah. Okay, so ini adalah tentang berkenaan tarikh lahir karakter-karakter dia lah. So macam korang tahu, setiap SBS kita cover mesti ada
orang bagi tarikh lahir untuk watak-watak favourite diorang pada Oda dan Ade yang kebanyakannya Oda terima lah. So disebabkan itu, apa yang Oda dengan tim dia buat dekat untuk volume ni, diorang buat satu kalender untuk tarikh lahir watak-watak dia ni. So basically Oda cakap korang letak lah apa-apa punya tarikh pun dia dah tak nak kisah, dia dah tak nak check pun, dia kata tak perlu dapatkan approval dia. So basically dia ulang, dia serius dia berulang kali cakap dia tak kisah. So letak korang lah, sekali korang lah letak tarikh lahir apa. And Oda cakap benda ni memang tak penting untuk dia. So kiranya lepas ni memang tak suggest dah dekat SBS kan, tak payah nak tanya dia lagi dah, tak perlu nak minta permission dia lagi dah. Pergi je kat website. Okay, so kalau dekat website kalender tu ada kosong, korang letak lah tarikh favourite korang punya apa kata karakter kan. Tapi ni untuk tarikh lahir je lah, maksudnya untuk bulan dan juga hari. Tapi tahun tu of course lah Oda yang akan start kan, sebab dia melibatkan timeline. Cuma yang menarik je kat sini kan, so penteori-penteori kat sana tak payahlah kita masukkan elemen-elemen birthday ni, birthday ni, tarikh lahir diorang ni dalam certain teori ke apa-apa benda rujukan dan sebagainya lah kan, poin-poin tertentu sebab Oda sendiri dia cakap kat sini yang benda ni semua memang dia tak kisah. And plus disebabkan kebanyakannya tarikh lahir dan karakter ni adalah bukan daripada dia, kebanyakan daripada fan, lagilah kita tak boleh nak masukkan sangat dalam certain teori ke point ke apa kan. Itulah. So kalau nak guna point yang ada pun untuk tarikh lahir diorang ni, ambil tahun sajalah untuk timeline. Tapi kalau dia punya bulan ke, dia punya hari tu ke, so tu memang tak penting manalah. So itulah dia untuk SBS 70. Kita sudah berada di SBS ke 80. Laju aku cakap kali ni dekat 40 minit video kita. Lama. Okay, so fan dia tanya macam mana Koala, Hack dan juga Sabo ni kenal sesama diorang. So basically Oda cakap dia tak ada explain dalam manga, so Oda dia explain dalam SBS lah. Ini satu lagi keistimewaan membaca SBS. So sekarang kita boleh dapat cerita tentang Koala, Hack dan juga Sabo. Okay, so Sabo masa umur dia 10 tahun, of course dia diselamatkan oleh Dragon. Lepas tu skip bla bla bla, dia join RA, dia belajar martial arts semua benda lah kan, dengan Hack tadi tu. Lepas tu masa Sabo umur 13 tahun baru dah dijumpa Koala yang masa tu umur dia 14 tahun, yang dibawa oleh Hack lah. So sama jugalah, Koala pun train dan sebagainya. So diorang semua jadi hebat and end up 3 orang ni memang bekerja sesama diorang lah kan. Dia ada berkaitan mission dan sebagainya. Cuma itulah yang menariknya pada cakap story ni tak dalam manga, so dia explain kat SBS. And Oda cakap juga story ni ada dalam anime, tapi tak dapat juga diceritakan secara detail kesemuanya. So bila fikir balik, benda ni dia ada persoalan ni sekarang ni kan, sebabkan benda ni tak ada dalam manga tapi dia ada dalam anime. And ini adalah kenyataan yang Oda sendiri bagi. So macam mana kita nak tahu benda-benda tambahan ada dalam anime tu adalah bukan filler tapi sebenarnya canon? By the way, aku dah check timeline. So SBS 80 ni dia release pada Disember 2015, and episod yang Sabo train dengan Hack tu pula dia release pada April 2016. So mungkin benda ni boleh dijadikan sebagai bahan rujukan dekat anime lah, sebabkan dah diceritakan kat SBS. So bagus lah kan. Tapi itulah, kalau tak diceritakan SBS macam mana lah kita nak tahu. So itu sajalah dia, aku rasa yang menarik. Gila lah SBS ni, macam-macam menarik jugalah. Tak menyesal lah buat segmen ni, walaupun memenatkan. Memang susah nak baca-baca, nak kaji-kaji semua soalan yang ada ni. Tapi aku rasa memuaskan lah. So itulah, korang pula macam mana? Korang rasa apa info yang menarik yang kita boleh dapat daripada volume 7 sampai 80 ni? So stay tune juga untuk minggu depan ada SBS. Of course aku akan buat, since kita 4 minggu cuti daripada chapter baru. So thank you guys for watching. Jangan lupa untuk tekan button subscribe. Bantulah channel LOP untuk reach 20k subscriber. Alright, jangan lupa juga tekan button share dan sebagainya, tekan button like. And itulah dia, I see you guys on the next video. Thank you for watching. Assalamualaikum.